Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Assalamualaikum, bertemu kembali edisi khas mingguan. Saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik 018. Bersatu, jangan masuk campur. Kes SRC wang KWAP lesap, tiada laporan polis dibuat. Notis kebangkerapan, Najib bakal hilang kelayakan. Salam sejahtera. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak layak untuk kekal di kedudukannya sebagai Presiden UMNO jika benar beliau adalah individu dalam rakaman perbualan bersama Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenyataan yang dikeluarkan veteran UMNO Tengku Razali Hamzah itu menambahkan lagi gesaan dari pimpinan parti agar Ahmad Zahid berundur dari jawatan itu. Kuli berkata banyak pihak terutama ahli-ahli UMNO meletakkan harapan tinggi terhadap Ahmad Zahid untuk memimpin parti itu dengan baik. Katanya Zahid sepatutnya lebih bertanggungjawab kerana akar umbi telah meletakkan harapan dan kepercayaan kepada beliau untuk memimpin dengan lebih baik. Katanya lagi jika benar suara dalam rakaman audio itu adalah milik Zahid dan sekiranya beliau memang mempunyai niat sedemikian, sememangnya beliau tidak bertanggungjawab dan tidak layak bergelar pemimpin parti itu. Terdahulu satu rakaman perbualan tersebar yang didakwa membabitkan Ahmad Zahid dengan seteru parti itu iaitu Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi rakaman berdurasi kira-kira 4 minit itu, kedengaran suara yang dipercayai mirip dengan Anwar memuji ucapan Ahmad Zahid semasa Perhimpunan Agung UMNO 2020. Manakala suara seakan Ahmad Zahid pula mengatakan ucapannya hanyalah bersifat taktikal. Kedua-duanya juga bercakap tentang status Menteri UMNO yang sehingga hari ini masih tiada yang berani menarik diri dari kerajaan PN. Bagaimanapun, kedua-dua ketua parti itu menafikan dakwaan tersebut dan sudah mengarahkan pegawai mereka membuat laporan polis. Sementara itu, Pemuda Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mengingatkan supaya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak campur tangan dalam jentera parti ketika pilihan raya negeri PRN ke-12 yang bakal diadakan selewat-lewatnya Jun tahun ini. Menerusi kenyataan di Kuching Rabu lalu, Pemuda PBB bagaimanapun menyambut baik sokongan moral yang dilafazkan Bersatu bagi memastikan kemenangan besar gabungan Parti Sarawak GPS pada PRN 12, tetapi tetap memberi peringatan agar tidak campur tangan dalam jentera parti ketika pilihan raya berlangsung. Menurut kenyataan itu, GPS akan menjadi pilihan utama rakyat Sarawak dalam pilihan raya berdasarkan prestasi, pencapaian dan polisi kerajaan pimpinan GPS yang sentiasa mengutamakan dan mementingkan rakyat. Justru Pemuda PBB yakin GPS bakal bertanding di kesemua 82 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN serta diberikan mandat sekali lagi oleh rakyat Sarawak untuk terus menerajui negeri berkenaan. Untuk rekod, tempoh mandat kerajaan Sarawak ketika ini adalah hingga Jun tahun ini. Pada Oktober tahun lalu, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah menegaskan bahawa PRN tetap perlu diadakan apabila tempoh Dewan Undangan Negeri DUN sedia ada tamat. Krisis bekalan air semakin meruncing di negeri Kelantan walaupun Menteri Alam Sekitar yang bertanggungjawab hal ehwal air adalah Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Ahli Parlimen kawasan Kubang Krian yang terletak bersebelahan kawasan Kota Baru. Kawasan Parlimen Kota Baru pula diwakili oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Lebih memalukan, baru-baru ini dalam satu dialog bersama pimpinan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, pengarah hospital itu sendiri mendedahkan sudah hampir 10 tahun masalah air berlarutan di hospitalnya dan bertanya apakah perancangan pihak kerajaan negeri untuk mengatasi masalah itu dari terus berterusan. Isu bekalan air terawat yang dialami sebahagian besar rakyat Kelantan sejak sekian lama turut dirasai Hospital Raja Perempuan Zainab II. Perkara ini diakui pengarahnya Datuk Dr. Selasawati Ghazali yang memaklumkan masalah bekalan air bersih itu menjejaskan operasi hospital. Walaupun tiada kejadian pembedahan terpaksa ditangguhkan oleh kerana tiada air atau rawatan terjejas, namun saban hari masalah bekalan air sentiasa menjadi kekangan. Ketika ditemui media selepas program Malaysia Prihatin sesi bersama pegawai kerajaan negeri dan persekutuan di Kota Darul Naim baru-baru ini, beliau berkata masalah berkenaan telah dihadapi sejak 10 tahun lalu. Yang membimbangkan beliau juga adalah fakta bahawa Hospital Kota Baru itu juga menempatkan wad diraja yang memberi perkhidmatan rawatan dan
dan penjagaan kesihatan kepada kerabat Istana Kelantan. Masalah bekalan air yang berlaku akhirnya tidak hanya menjejaskan kehidupan rakyat, bahkan mungkin turut menjejaskan perkhidmatan kesihatan yang disediakan kepada kerabat diraja Istana Negeri Kelantan. Dalam perkembangan lain, Peguam Parti Warisan Sabah Warisan memfailkan saman terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik Hassan A. Ghani PG Amir selepas didapati gagal meletakkan jawatan sebagai wakil rakyat di Dewan Undangan Negeri Dun Sebatik. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan Warisan memaklumkan writ saman dan penyataan tuntutan itu dihantar ke kediaman beliau di Taman Fuliwa pada jam 3.35 petang Rabu. Kenyataan itu turut berkata Warisan berharap supaya keputusan mahkamah akan memaksa Hassan untuk menghormati surat peletakan jawatannya yang telah ditandatangani sebagai Adun Sebatik. Writ itu menamakan Setiausaha Agung Warisan Datuk Loreto Padua yang juga sebagai wakil warisan adalah plaintiff, manakala Hassan sebagai defendant. Untuk rekod, pada 25 Februari lalu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik Hassan A. Ghani PG Amir daripada Parti Warisan Sabah mengumumkan keluar parti atas alasan Warisan masih mengutamakan politik berbanding kesejahteraan rakyat. Katanya beliau kini seorang adun bebas yang menyokong kerajaan negeri Sabah di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS serta kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jinor. Susulan tindakan Hassan A. Ghani menyokong GRS, gabungan itu yang dianggotai Parti Komponen Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah kini memiliki sokongan 48 adun daripada keseluruhan 79 adun negeri itu. Khamis lalu, Mahkamah Rayuan diberitahu bahawa sebahagian besar pinjaman RM4 bilion kepada SRC International Sdn Bhd oleh Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan atau KWAP mungkin boleh lesap, namun tiada laporan polis dibuat. Peguam Datuk Seri Najib Tun Razak Harvinderjit Singh berhujah bahawa kecurian boleh berlaku di luar struktur korporat SRC yang pernah menjadi anak syarikat One Malaysia Development Berhad One MDB dan seterusnya diletakkan di bawah Kementerian Keuangan Diperbadankan. Beliau berkata bekas Perdana Menteri itu bukan seorang ejen atau diamanahkan dengan RM42 juta yang dikatakan sebahagian daripada RM4 bilion sehingga telah melakukan pecah amanah jenayah. Dalam hujan itu, Hakim Datuk Wazir Alamaidin, salah seorang panel 3 hakim, bertanya bagaimana lembaga SRC membuat keputusan mengenai RM4 bilion itu. Harjinder Singh menjawab lembaga SRC tahu bagaimana wang itu masuk tetapi tidak tahu bagaimana ia keluar. Untuk rekod, KWAP meluluskan pinjaman pertama yang berjumlah RM2 bilion kepada SRC International pada 2011 dan pinjaman kedua dengan jumlah sama pada tahun berikutnya. Pada 28 Januari tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta terhadap Najib selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC International. Rayuan yang didengar oleh panel diketuai Datuk Abdul Karim yang bersidang bersama-sama Datuk Hassanah Mihad dan Wazir Alam bersambung Isnin ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak akan memfailkan permohonan untuk mengetepikan notis kebangkrapan terhadapnya setelah gagal membayar tunggakan cukai tambahan yang berjumlah RM1.69 bilion kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Semasa ditemui pemberita, Peguam Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah berkata pasukan perundangan Najib akan memfailkan permohonan untuk mengetepikan notis kebangkrapan dan penangguhan prosiding kebangkrapan itu. Mereka juga akan memohon penangguhan terhadap perintah penghakiman terus yang melibatkan RM1.69 bilion, mengemukakan dokumen yang diperlukan dalam beberapa hari untuk bukan sahaja bagi penangguhan notis kebangkrapan tetapi juga jumlah yang diminta LHDN. Selasa lalu, kerajaan memfailkan notis kebangkrapan terhadap Najib kerana gagal membayar cukai pendapatan yang berjumlah RM1.69 bilion seperti yang diputuskan Mahkamah Tinggi pada Julai tahun lalu. Menurut dokumen yang difailkan di Mahkamah, kerajaan melalui LHDN memfailkan notis itu di Mahkamah Tinggi pada 4 Februari lalu terhadap Najib selaku penghutang. Berdasarkan notis berkenaan, Najib perlu membayar RM1.69 bilion dengan 5% kadar faedah setahun atas jumlah baki
Parti dari 22 Julai 2020 tarikh keputusan Mahkamah Tinggi sehingga 4 Februari 2021 iaitu RM45.9 juta serta kos RM15,000 dan setakat 4 Februari 2021 jumlah itu menjadi RM1.73 bilion. Pada 22 Julai tahun lepas, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa Najib perlu membayar tunggakan cukai tambahan LHDN bagi tempoh 2011 hingga 2017 berjumlah RM1.69 bilion selepas membenarkan permohonan LHDN untuk memasukkan penghakiman terus terhadapnya. Dalam pada itu, PAS mengesahkan sedang mengadakan rundingan pembahagian kerusi bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang berkata, rundingan dilakukan oleh wakil kepimpinan daripada kedua-dua parti sebagai persediaan awal PRU. Tanpa memaklumkan peratusan keputusan perbincangan itu, Abdul Hadi berkata PAS tidak bersikap terburu-buru dalam soal pembahagian kerusi tersebut kerana tarikh PRU15 belum diputuskan bila diadakan. Katanya jumlah dan lokasi kerusi yang akan ditandingi PAS bergantung kepada keperluan dan kesesuaian semasa. Menurut Abdul Hadi, setakat ini perbincangan berkenaan hanya melibatkan Bersatu, manakala rundingan bersama UMNO bergantung kepada penyelesaian masalah parti itu. Sementara itu, DAP bercadang meletakkan calon untuk bertanding di Kelantan pada pilihan raya umum ke-15 ini. Bendahari Kebangsaan DAP Fong Kwee Loon berkata, pertimbangan itu dibuat susulan kejayaan parti mengadakan konvensyen negeri buat julung kalinya Jumaat lalu. Kwee Loon yang juga ahli Parlimen Bukit Bintang berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan konvensyen biasa DAP Kelantan yang bakal menyaksikan DAP Kelantan memilih ahli jawatan kuasanya. Baik, sekian dahulu edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.